A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Kita pada Iqra 4, barisan yang ke-6 ya. Tengok ya, Ustazah buat dulu ya. 1 2 3 4 5 6. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan yang ke-6 ya. Wa tahsabuhum ayqaza. Bila yang terakhir itu tanwin sengit, kita ambil waqaf saja dulu. Sebab kalau nak wasal, dia nak sambung, dia akan bergabung bunyi dia dengan huruf selepas dia. Kat sini tak ada. Jadinya ingat, tanwin sengit ni dia ada kawan-kawan dia. Okey, tanwin bermaksud dua baris ya. Dua baris, tak kisah sengit ke tak sengit, tetap tanwin ya. Kalau macam tu ayqaza tu dia ada dua baris yang sengit. Cuba tengok yang di bawah, line bawah. Huda, itu tanwin yang sama. Dia masih tanwin. Cumanya kita kena faham dalam Quran ada tanwin yang sengit, ada tanwin yang sama selari. Dan dia ada kawan-kawan dia. Itu kita kena faham. Untuk tidak nanti susah nak ingat ya. Yang sengit itu, geng-geng dia lah kita kata ya. Tanwin di atas sengit, kalau boleh catat ke apa nota ya. Tanwin di atas sengit, tanwin di bawah pun sengit. Macam itulah sengit dia ya. Tanwin di depan sama. Itu geng dia. Tanwin di depan sama. 99 ataupun 99. Dan satu lagi, nun yang tidak bertanda apa-apa. Huruf nun yang kosong. Itu kawan-kawan dia. Ada 4. Ada geng dia ya. Dan kalau tanwin yang sama seperti pada hudan tu, dia ada pun kawan-kawan dia juga. Tanwin di atas sama, tanwin di bawah sama. Tanwin depan terbalik. 69 ataupun 96 ya. Dan satu lagi nun, huruf nun yang bertanda sukun, bertanda mati. Itu kawan-kawan dia. Kita kena mahir yang tu ya, baru senang kita nak ingat dia punya nama-nama ilmu tajwid dia. So di sini yang mana geng-geng sengit, kita ambil wakaf saja. Nak sambung tak ada huruf lepas dia. Lepas tu heran, kenapa mesti wakaf je? Kenapa tak boleh sambung? Nak sambung pakai huruf apa tu? Kan? Jadi nanti tak faham. Kenapa tak boleh sambung? Lepas za tu huruf apa? Mana ada? Jadi kita yang untuk dalam Iqra, mana-mana kumpulan tanwin yang sengit ini kita ambil waqaf saja. Kalau yang sama tu kita boleh buat dua-dua ya. Okey, dari segi ilmu tajwidnya, tak ada. Semata-mata baris. Ustazah ulang, semata-mata baris, atas ke bawah ke depan ke, tak ada apa-apa pertambahan yang lain, tak ada ilmu tajwidnya, tak ada, dan bacaannya pendek. Gitu je ya. Tah tu huruf sukun ataupun huruf mati. Itu kita kena tengok. Ada sifat-sifat yang berbeza ya, bukan semua. Tetapi ada huruf-huruf yang memiliki sifat. So tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tah pada ha pedas itu ada sifat nama dia hamas ataupun angin yang terlepas. Ya. Tah huruf ha ni, huruf-huruf yang mempunyai sifat ni, ketika dia berbaris, dia tak ada, sifat dia tidak berlaku, tidak menjadi. Hanya ketika dia tanda sukun saja. Itu pun kita kena faham. Jangan kalau kita kata huruf ha pedas tu huruf ta. Huruf ta adalah huruf-huruf yang ada hamas, tapi pada ta sekarang tak ada sifat hamasnya sebab kerana ta itu berbaris. Kalau dia mati, baru lahir dia punya sifatnya. So tak ada apa-apa ilmu tajwid, tak ada. Ha pedas tu ada sifat hamas ataupun sukun, dan total huruf-huruf hamas ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Lama-lama sebut ingat ya. Okay, sa tak ada apa-apa, bu tak ada, hum pada mim sukun. Nampak? Fokus pada huruf-huruf yang sukun. Sukun kalau ha tadi, bila dia sukun dia ada sifat hamas ataupun angin. Pada mim sukun tak ada sifat hamas ya. Mim sukun bacaannya izhar. Izhar maksudnya zahir. Zahir maksudnya jelas. Jelas, pendek, tidak berdengung. Wa tahsabuhum. Pendek gitu je. Wa tahsabuhum. Kan pendek ya? Hum nama dia izharus syafawi. Kalau mim sukun memang izhar syafawi. Syafawi itu apa? Syafawi bermaksud bibir. Ya, mim makhraj dia, tempat keluar dia. Ya. Huruf-huruf ni ada tempat keluarnya. Terpulanglah kepada huruf masing-masing. Mim itu makhraj dia dari mana dia keluar adalah dari dua bibir. So syafawi bermaksud bibir. Untuk mudah kita ingatlah izharus syafawi ya. Okay, hamzah tak ada apa-apa ya.
Hamzah ni satu perangai dia memeningkan orang suka bertenggek di atas huruf. Itu. Dia memeningkan orang. Orang kata Hamzah alif. Tak payah sebut alif tu. Tak payah. Apa-apa saja huruf yang Hamzah. Saya? Ada siapa-siapa nak tanya silakan. Jika nak tanya boleh, tak ada masalah ya. Okey, Hamzah tu, katalah Hamzah yang I tu, kita buang alif dia. Tak ada masalah pun, tak ada. So Hamzah alif di situ tidak berfungsi. Okey. Saya nak pesan, Hamzah suka bertenggek di atas huruf. 3 huruf ya. Alif, waw, ya. Tak ada huruf lain dah. Dia tidak akan bertenggek di atas huruf lain. Apa-apa huruf yang menjadi tempat tenggek huruf Hamzah ini, huruf itu tidak berfungsi. Tidak ada apa-apa ya. So pendeklah bacaan A tu pendek. Okey, so ya sukun. Ya sukun dipanggil huruf lin. Huruf lembut. Lin bermaksud lembut. Dia ada 2. Ya ataupun huruf waw. Jika dia sukun, itu kita panggil huruf lin ataupun huruf lembut. Ataupun harfu. Harfu tu huruf lah. Sama ya. Harfu lin. You nak sebut huruf lin pun boleh. You nak sebut harfu lin pun boleh ya. Huruf lembut. So sebenarnya bila kita membaca dia, ai. Dia you kena lembut tau. Bila dia ai, dia bukan ai. Beza kan? Dia kalau orang baca aiko, dia keras tau. Dia kena ada lenggokkan dia sebenarnya. Lembut dia aiko, ai. Lenggokkan dia itu sebenarnya kalau tak ada dia akan jadi aiko. Jadi dia terlampau pendek. Bila terlampau pendek dia akan jadi keras. Dia tidak menjadi lin. Sebab tu sebenarnya huruf lin dia ada lenggokkan dia. Sebenarnya ya. Aiqaza. Dia bukan aiko. Itu terlampau. Kan? Ya. Untuk mendapatkan lin tadilah ya. Okey, huruf lin. Qa adalah mad asli ya. Apa-apa huruf selain daripada hamzah ya. Apa-apa huruf jika dia berbaris atas ataupun fathah, ada pula alif kat situ ya. Alif itu dipanggil salah satu daripada huruf-huruf mad. Kalau belajar tak tahu huruf-huruf mad, pelik. Huruf-huruf mad apa? Alif, waw, ya. Tiga-tiga tu kena tahu. Kalau dia baris atas, partner dia mesti alif. Kalau huruf tu berbaris bawah, partnernya mesti ya. Jika macam fi tu, betul lah. Thank you Linda. Fi nampak huruf fa baris bawah, huruf mat dia adalah huruf ya. Dan jika dia baris depan, contoh bagi contoh mak silah tu. Bagi contoh je mak silah tu, tapi cara dia apa-apa huruf jika dia berbaris depan, dia ada waw sekali lagi. Itu walaupun di situ nama dia mat silah. Ya, dia nama dia mat silah sebab dia huruf ha, tapi kalau di huruf lain dia akan jadi mad asli. Macam tu ya. So kita ada tiga mad asli, ikut baris masing-masing lah ya. Qa mad asli, za dari segi membaca sama seperti qa ya, tidak berbeza langsung kadar dia, cara sebutan dia. Tetapi za dipanggil mad iwad. Qa dipanggil mad asli, za dipanggil mad iwad. Beza dia pada mad iwad ada 2 baris ataupun ada tanwin. Tanwin itu mesti tanwin atas sahaja. Tanwin lain tak ada mad iwad ya. Tanwin atas saja, and biasanya sengit atau tak sengit mad iwad juga. Yes, betul. Bawah tu contoh tanwin tak sengit, mad iwad juga, huda ya. Dia tak peduli sengit ke tak sengit ke, dia mad iwad. Cumanya huda dan beberapa perkataan lain dia menggunakan tadi atas ada alif ya. Tapi perkataan huda dia menggunakan huruf ya tanpa titik. Tetapi ya tanpa titik di sini bukan huruf ya. Dia berfungsi seperti alif yang macam di atas. Ya. Dia ada perkataan-perkataan tertentu sebab original spelling dia memang menggunakan huruf ya tanpa titik. Lepas tu dia tak tukar. Kan? Tapi kalau kita tulis letak alif, boleh je. Tak ada masalah ya. Tetapi originalnya dia menggunakan tu. Yang penting huda tu itu bukan ya. Itu yang kita nak faham. Ya, sama. Kedua-duanya aiqa, za, mad iwad, huda, mad iwad. Kedua-duanya. Ya. Okey. Dan mad iwad ini hanya ketika waqaf saja. Kalau nak wasal, tidak ada mad iwad. Okey. Iwad maksudnya ganti. Maksud dia gantikan salah satu daripada tanwin itu kepada alif ya. So bunyi dia maksudnya tanwin tu dah hilang. Sebab bunyi tanwin asalnya zon ya. Hudan. Jadi bila dia panggil mad iwad itu maksudnya dia buang satu baris tu. Jadi huda. Mana ada bunyi tanwin hilang kan? Aiqaza hilang bunyi tanwin ya. Okey, lepas tu kita terus kepada fal. Kalau boleh huruf lam sengitkan sedikit ya. Guna hujung lidah tekan ke langit kiri atau kanan. Cuba ya.
Ikhtiar. Fal. Jangan terasa lidah kita kat tengah-tengah langit, tak mau. Sikit pun tak apa. Ya. Itu dia panggil inhiraf. Ya. Apa pentingnya ya? Ustazah nak seingatkan lidah, ada pentingnya untuk mendapat lahjah Arab tu. Bunyi kearaban satu, ya, untuk dapat bunyi kearaban tu dia panggil slang ya. Lahjah Arab satu. Dan satu lagi, kalau kita tak sengitkan hujung lidah kita tadi, lam tadi akan melantun tau. Fala, dia akan jadi macam tu. Ramai juga membaca fala, dia ada berekor. Kerana apa? Hujung lidahnya di tengah-tengah. Kalau kita sengitkan, automatik le tu semua hilang. Tekan je hujung lidah tu, sengitkan ke kiri atau ke kanan. Itu dipanggil inhiraf ya. Okey, dari segi hukum tajwid, lam sukun, tadi kita jumpa ha pedas sukun, hamas, lepas tu mim sukun, izhar syafawi, lepas tu ya sukun, harfulin, lam sukun, izhar mutlak. Lah banyaknya nama, banyaknya. Ustazah yang menyebutnya pun tahu, Ustazah tahu banyak. Okey. Ya tak ada apa-apa, ya ada. Qalqalah. Tengok huruf dal sukun dia, qalqalah sugra. Ya ada. Lembut je. Ya ada una. Tak ada apa-apa ya. Na mad asli bari atas ya, mad asli diyahu atau diyah. Terpulang kita nak baca yang mana? Kalau berhenti diyah, nadiyah. Kalau berhenti waqaf. Tapi kalau nak wasal, nadiyahu. Hu itu 2 harakat. Nama dia mad silah qasirah. Tips ya, bukan tips, nota. Mad silah ni hanya huruf ha. Ha macam itulah. Ha telinga. Anda panggil ha telinga ataupun ha bulat. Ada masanya bentuk dia betul-betul bulat. Ada masanya bentuknya seperti telinga. Itu mad silah. Kalau dia bukan huruf ha, katalah dia huruf ba. Nadia bu, contoh. Kalau dia ba, kita terus panggil dia mad asli. Ya, tapi kerana dia huruf ha telinga, dia panggil mad silah qasirah. Sebab mad silah maksudnya sambung. Ya, so dia menjadi 2 harakat bila kita nak sambung saja. Tapi bila kita waqaf, mad silah tidak berlaku. So dia jadi pendek lah. Nadiyah, dan dia ada sifat angin pada ha simpul. Ha telinga tu ya. Ha telinga dengan ha pedas, sifat mereka sama, hamas. Ya. Okey, kita panggil Linda dulu lah. Next line dia Linda. Bismillahirrahmanirrahim. La raiba fihi hudan. La raiba fihi huda. Atau kita ada 3 titik. 3 titik sepasang ya. 3 titik tu. Cuba tunjuk Linda, tunjuk kat kawan tu 3 titik atas ba. Triple lah. Kita memang dia ada 2. Memang ya. Memang dalam Quran Ustazah banyak tak? Bukanlah banyak sangat, tetapi ada lah ya. Jadinya kalau titik 3 ni memang dia akan ada one pair. Triple dot kat sini, triple dot kat sini. Dia memang ada 2. Apa maksud dia? Kita tanya orang yang baca dululah. Linda. Berhenti kat sini ataupun berhenti kat sini. Pilih. Kalau ikut nafas lah, kita ni pilih ni bukan suka-suka. Pilih-pilih suka hati I lah nak berhenti kat mana pun. Bukan. Kita pilih tu maksudnya kerana nafas sebenarnya. Alasan kita berhenti boleh Ustazah? Boleh, ya. Jika nak berhenti, pilih salah satu sahaja. Terpulanglah nak berhenti pada yang pertama. So yang titik yang kedua tu tak boleh berhentilah. Atau kalau nak pilih berhenti untuk pada yang kedua, yang pertama tak berhentilah. Tetapi macam saya pesan, kita nak berhenti bukan suka-suka. Reason kenapa kita berhenti kerana nafas kita putus. Nafas pendek. Nafas pendek, nafas putus. Jadinya yang penting kita faham. Kalau ada kata kebetulan nafas dah habis, berhentilah kat situ. Kalau berhenti yang pertama, cuba buat Linda. Linda yang tengah baca kan? La raiba. La raib. Itu kalau dia berhenti pada situ ya. Kalau dia berhenti pada yang kedua, la raiba fi. Ya, dan satu cara lagi macam yang Linda buat awal-awal tadi, dia tak berhenti. Boleh. Kalau kita rasa nafas kita okey, tak nak berhenti kat situ, tak buat macam kawan kita tadi, terus je boleh. Tapi kalau perlu berhenti, pilih salah satu. Nama dia apa? Tanya orang baca dulu. Tak ingat. Taknik Apa? Apa taknik apa tak? Nama dia apa? Lain macam je bunyi dia tu. Itulah saya cantik salah tak. Okey, waqaf qabih. Qabih. Q-O-B-I-H. Qabih maksudnya buruk. Waqaf yang buruk. Macam itulah. So, kalau berhenti pada yang pertama, oraib. Tajwid dia belum. La.
Mak asli, Roy, harfulin, Ra sifatnya? Ro tafkim. Ha. Kalau kita wakaf, qalqalah kubra. Ya, dan dia jadi panjang. Harfulin dia jadi panjang. Apa tu? Maklin kan? Ya, betul. Kalau harfulin tu, jika pada harfulin kita boleh wakaf, dia akan jadi panjang ya. Kalau boleh ya. Dia bukan 100%. Bukan sempat, orang kata bukan semedang je dia boleh wakaf jadi panjang. Tak ya. Tetapi jika harfulin itu boleh wakaf pada dia dan jadi panjang, maka dia jadi madlin. Dan be tadi terpulanglah. Itu terpulang kepada huruf yang terakhir. Sifat apa dia ada ya. Dan jika berhenti pada yang kedua tadi? Fi mak asli bila wakaf ma'aril sukun dan ada hamas pada ha. Itu kalau dia wakaf ya. Okey, yang tadi last dan Dan bila kita wasal dia jadi izhar lagi. ya. Bila dia wakaf dah mak aiwat. Mad aiwan ya. Okey, terus Min al fi syahr. Min apa tu? Izhar lagi. Ya, nun sukun ya. Tadi kita dah jumpa mim sukun. Mim sukun izharu syafawi, nun sukun izhar juga tetapi izhar halki. Kenapa dipanggil nama tu, Linda? Sebab sebelah dia ada huruf hakum. Ya. Kenapa huruf nun itu dibaca izhar? Izhar maksudnya zahir ya, asal dia. So maksudnya bacaan dia jelas, tidak berdengung kerana selepas nun sukun ada huruf halkum. Huruf halkum ada 6. Salah satunya kat sini hamzah tu lah. Salah satu dia. So izhar halki. Lepas tu? Izhar mutlak. Ya, lam sukun nama dia izhar mutlak. Ya. Syah ada hamas pada ha. Ya. Dan bila wakaf sukun mahdi. Ya, syahr. Dia nak bunyi ra ya. Memang perkataan itu syah lepas tapi dia ada ra. Kita nak baca syahrin tak boleh sebab dia sengit. Betul tak? Tak boleh ya. Jadinya kita nak berhenti syah dulu betul tapi kena bunyi ra sikit. Syahr. Dia akan jadi macam tu. Her dia akan bunyi. Cara dia. Syahr. Jangan panjangkan syahr. Janganlah panjangkan pula. Ya, syahr ya. Dan itu namanya sukun mahdi ataupun sukun apa? Mahad ya. Ejaan dia mahdi, ejaan dia ya, mahdi, tetapi kalau kita matikan di tu dia jadi mahad. Maksud dia apa? Wakaf serta merta. Sebab tu dia tak boleh panjang. Serta merta tu pendek. Segera, wakaf segera pendek. Okey, kita terus kepada seterusnya. Okey, kita panggil Zarina dulu, silakan. Mikrofon. Wala khauf. Dari mana sorry? Zarina yang ada H dulu. Okay. Wala khaufun alaihim. Wa tak ada apa. Kalau tak ada apa-apa tak payah sebut pun tak apa. Lam alif mad asli. Okey. Wow. Tadi kita ada jumpa tadi. Harfulin. Ya, betul, harfulin. Okey. Tu? Tak ada apa-apa. Apa pula tak ada apa-apa? Ada. Pun. Apa? Tak ingatlah Ustazah. Okey. Maklumlah kan. Orang rehat lama. Selama benda je tak ada apa-apa. Memang ada. Bukan tak ada apa-apa. Ada apa-apa. Okey, dengan fun ya. Huruf fa itu, huruf fa dia ada tanwin depan terbalik. Fun. Fun tu itu tanwin depan ya. Tapi tanwin maksudnya ada dua. Jadi dia terbalik. Bukan nombor 69 kah? Ya, tahu pun. Itulah yang saya kata terbalik tu. 69 ke 96 ke. Boleh je. Kalau orang sebut 69 pun kita terima 96 pun. Maksudnya dia terbalik lah tu maksudnya. Kalau yang sama tu orang sebut 99. Okeylah 99. So kalau tanwin depan terbalik itu izhar halki. Ketika kita baca dia fun wala khaufun alai. Fun, ketika kita baca fun nama dia izhar halki. Kenapa? Ya, sebab tanwin selepas itu bertemu dengan huruf ain. Ain tu huruf halkum. Ya. Izhar halki. Ya, yes, izhar halki. Tapi kalau kita waqaf pada khaufun jadi tadi Linda pun ada tadi. Madlin kalau boleh waqaf dia jadi panjang. Dia jadi madlin. Ya, wala khauf. Tapi dia mesti jadi panjang, tahu tak? Mesti ya. Dan pada fa itu ada sifat
Angin. Hamas. Hamas. Ya, okey. Okey, alaihim. Ya hartulin. Betul. Okey. Him him. Hmm. Mim mim sukun. Izharus syafawi. Izhar syafawi. Ya, tadi ya betul harfulin yang kedua. Harfulin memang ada dua je ya, waw dengan ya je ya. Tetapi yang pertama tadi dia boleh menjadi maklin. Tetapi yang kedua ni alai tak boleh menjadi maklin ya. Ha simpul Ya, ha simpul. Orang panggil ha simpul, ha besar, ha bulat, ha telinga dia lah tu sama. Oh, izhar haqi. Ya, izhar. Jadi apa Ustazah, hukum apa? Alai itu? Lai tu harfulin pada ya tu. Ya sukun. Ya sukun, ya harfulin ya. Kita sambung wala. Lagi next. Wala hum yahzanun. Lam alif ma asli. Sebut la je pun boleh. Sebut la. Hum izhal harfi. Syafawi. Kalau mim Izhar syafawi min asukun. Yah hartulin. bukan. Ya, yang mati tu ha, bukan yang mati tu ya. Ha hamas. Hamas. Zanun. Nun Nu dulu, nu. nu ma asli. Ya, mak asli tapi bila Kalau berhenti nun. Nun dia jadi panjang. Nun. Ma'arid lisukun. Oh, ma'arid sukun. Ya, ma'arid lisukun ni bila dia mad asli tetapi bila berhenti dia jadi panjang. Ma'arid sukun. Okey. Okey, Kak Ya dulu. Silakan Kak Ya. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Sama juga Sama. Wa tak ada. La ma asli. Ma asli. Nope, Hamzah kita tak panggil mak asli. Hamzah kita panggil mad badal. Mak badal. Badal. Mat sirah qasirah. Okey. Zu. Hif dulu. Fa sukun tu dulu. Fa sukun tu dulu. Fa hamas. Ya, Hamas. Okey. Sifat hamas ya. Ya. Tu zu ada. Tak ada. Ya, zu Tak ada pendek apa-apa. hujung. Tak ada apa. Patuma mat asli. Ya, terus. Alif mamdudah. Ya, nama dia. Nama alif tu alif mamdudah. Okey. Wala yuqituna bi syai'. Ya, panjang sikit ya kalau boleh ya. Bisyai. Kalau kita kita wakaf kan. Ya. Kalau wasal boleh ke tak? Boleh, sengit tu. Kalau sengit, contoh ya, macam mana kita nak sambung sekarang? Kalau dia sengit, dia akan ikut huruf selepas Hamzah. Mana ada kat sini kan? Tak ada. Sebab tu kita wakaf je dulu kalau yang mana Wakaf geng-geng je. sengit tu. Okey. La ma asli. Hi. Kalau tak salah mak asli juga. Betul, mak asli betul. La mad asli baris atas, hi mad asli baris bawah. Ya. Tu mak asli baris depan. Tiga-tiga mad asli kat sini ada. Okay. Lepas tu syai tu saya tak tahu. Syai dulu, syai ya sukun. Syai mak asli. Ni maklin. Berhenti dia mad lin, tetapi ya itu dia panggil huruf lin. Huruf linnya. Ya huruf lin tetapi berhenti di situ dipanggil mad lin. Baru maklin. Ya, berhenti baru mad lin. Ya. Okey. Ustazah dah tak nampak siapa masuk tadi ya. Okey, you all boleh akan ikut dekat sini Zarina. Zarina dulu. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya, tak ada. Ma mak asli. Okey. Baik harfulin. Kalau wakaf situ? Maklin. Ya, macam mana maklin? Ma bain. Okey. Ya, again harfulin. Boleh jadi maklin tak kat situ? Tak boleh. Ya, the first one boleh. Ada A pula tu?
Okey. Sebab Ya. mula-mula kalau kita sambung start daripada I tu tak boleh lah kan. Okey. Kalau Okey. katalah kita sambung, kita berhenti dekat I, possible ke Ustazah? Okey, bagus juga soalan dia. Begini ya. Dia kalau dia ada dhamir muttasil di hujung. Ya, dhamir muttasil apa? Him tu. Apa who, him, whom, kum, kalau ada yang perkataan-perkataan begitu kita kena berhenti pada dhamir tu. Jadinya tidak berlaku mad lin dekat situ. Faham? Katalah tak ada him ya, kita katalah tak ada, baru dia jadi aid. Ataupun kalau kat situ ada ya, id, masih tidak menjadi mad lin. Okey? So kalau kita berhenti dekat I tu pun tak boleh jadi maklin. Tak boleh, salah, sebab apa kalimah yang bercantum dengan dhamir tu dia mesti stop dekat dhamir, dekat him tadi. Faham? Kalau tak ada dhamir, kalau boleh berhenti di sini ada ya sebelum him tu. Kita tengok ada ya. ID him ni satu perkataan, dah jadi satu perkataan ke ataupun yang dekat di him ni satu perkataan? Macam mana? Jap, him lah, dhamir mutasil him. Dhamir apa? Kata ganti diri, itu him. Jadi kalau kita buang him, ID. ID satu perkataan. Faham? Jadinya I itu ya harfulin, tapi kita ada ya yang second one. Ya yang second one ya mad asli. So kalau you berhenti kat sini dia akan jadi mad asli. Faham? ID. Dia akan jadi ID. So di sini pun tidak menjadi mad lin. Katalah tak ada ya yang kedua, baru jadi aid, baru dia jadi mad lin. Okey. Jadi sebenarnya dia ada syarat dia sebenarnya. Okey, syarat dia untuk dia menjadi mad lin selepas huruf lin ya, selepas huruf lin ya dengan waw ya. Untuk dia menjadi mad lin dia kena ada satu je ekstra huruf selepas huruf ya ataupun waw. Itu dia punya rules dia. Macam baina. Cuba tengok baina. Huruf lin dia pada ya, tengok lepas dia ada huruf nun saja. Sebab tu dia boleh jadi mad lin. Itulah confuse kat sini Ustazah, sebab kita tak tahu kena tengok domir lah apa semua tu. Kalau kita tengok ni macam ada tiga je. Confuse lah Ustazah. Kalau kita nampak macam alif ya dengan dal je, so boleh jadi madlin. Kita tak tahu kena tengok domir lah kat situ. Apa tu saya bagi tahu ya, apa perkataan yang bercantum kepada domir. Domir ni apa? Jangan malu ya Ustazah nak pesan. Ustazah nak pesan jangan malu bertanya. Domir ni bunyi him ke hum ke. Contoh cuba tengok baris ke bawah Linda, tengok baris ke bawah, baris bawah ujung last amalakum. Ujung. Pak itu domir. Nampak? Dia bunyi dia domir ni dia permanent tau. Kita kenal dia bunyi kum, bunyi ha. Kalau tengok last bawah baris bawah Linda alaiha, hum pun ada. Tengok tu idhum, tengok baris bawah. Idhum kena berhenti pada domir. Kalau idhum alaiha kita ada dua domir di situ ya. Belajar sikit tentang domir ya untuk kita faham. Hum adalah domir, hum maksudnya mereka. Alaiha, ha juga domir. So mana-mana kalau kita nak stop, jika kalimah itu bercantum dengan domir, kita kena berhenti pada domir. Faham? Kita tak boleh tinggal. Ini alai, salah. Betul tak? Dia ada ha kan? Alaiha. So alaiha kita boleh pecah dua sebenarnya, perkataan itu dua perkataan sebenarnya, tetapi mana-mana kalimah yang bercantum dengan domir kita kena stop pada domir. Kalau tak, kalau kita berhenti halfway tengah-tengah, salah, cacat kalimah tu. Ya. Okey, domir ni begini ya. Memanglah the word domir macam susah ya. Domir maksudnya kata ganti diri. Kita kena ada effort sikit ambil tahu ya. Dia perkataan yang sama. Kum macam tu Kum tu berapa banyak kita jumpa dalam Quran. Kum him, whom, tak? Ha, pak whom apa? Ha, whom. Lepas tu satu lagi kalau ada waktu ni, ni tu jugalah ada domir kat situ. Ya, pada waktu ni tu, pada waktu ni yang selepas tu. Itu juga domir. Dia ada 14, perlahan-lahan insya-Allah ya. So again, jika kalimah itu bercantum dengan domir, kita kena waqaf pada domir. Kalau macam tadi baina tak ada domir, sebab tu dia boleh waqaf bain. Tapi aidihim tak bolehlah berhenti separuh jalan, tengah-tengah, cacat kalimah tu. So kita berhenti pada him, di situ tidak, pada ai itu tidak berlakunya mad lin. Dan kalau kat sini kita remove him tu, kalau kita remove dia akan jadi id sebab ada ya yang kedua tu. Kalau tak ada ya yang kedua tu baru dia jadi aid. Ada perkataan-perkataan tertentu ya kenapa dia ada ya id sebab dia plural.
tangan. Tapi kalau satu tangan dia dal je dia punya spelling dia. Jika dia ending dengan dal memang dia akan jadi maklin. Tapi sini ending dia sebenarnya ada ya lagi. Tapi ada pula dhamir lagi. So di sini tidak berlaku maklin. Kalau tak faham tanya Ustazah. Okey, sambung lagi. Silakan. Okey. Di tadi mak asli him izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Ya, apa kenapa panggil izhar syafawi? Apa maksud syafawi? Sengih, itu bukan jawapan ya. Jawapan sengih tidak diterima. Okey, Ustazah beritahu ya. Syafawi bermaksud bibir. Izhar, kita tanya orang yang baca dulu. Kenapa dia panggil izhar? Izhar baca jelas. Ya, betul. Bagus ya. Bila jelas bermaksud dia pendek, tidak berdengung. Itu kita kena faham. Mana-mana bacaan izhar maksudnya jelas, pendek, tidak berdengung. Dan biasanya dia diwakili dengan tanda sukun tu lah biasanya. Dan dia mim sukun ataupun nun sukun. Okay. So cumanya bila mim sukun, nama dia izharus syafawi. Kenapa dipanggil syafawi? Sebab mim itu makhraj dia, tempat keluar dia. Kan kita ada tempat keluar dari bibir, kita ada tempat keluar huruf daripada lidah, kita ada tempat keluar huruf daripada halkum kan. Jadi mim itu keluar dari bibir. Sebab itu dipanggil syafawi ya. Okey, terus. Wa'tuni muslimina. Tuni muslimin. Tu mak asli. Okay. Mi mak asli. Mi mak asli. Kalau waqaf ma'arif sukun. Ya, tapi kita ada kita ada sifat di situ. Oh, hamas. Lagi satu. Tafashi. Tafashi shin sahaja. Sofir. Ya, sofir. Sin. Sin. Sofir. Tafashi huruf shin sahaja ya. Okey, kita terus lagi. Next, silakan. Sebab Ustazah tak nampak siapa yang masuk tadi. Ikut je. Boleh je siapa-siapa yang belum baca tu. Baca je. Ila lah Ustazah, ila. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa busyra lil muhsinin. Wa busyra lil muhsinina. Okay. Okay. Bush hamas tafashi. Ya, okay, wait. Tadi kawan kita sebut tafashi. Ni lah shin. Shin ada tafashi. Hanya huruf shin sahaja yang ada sifat tafashi. Apa maksud sifat tafashi? Kita tanya kawan yang tengah baca ni. Okay. Ya. Apa? Tafashi. Tak ingat lah. Bunyi sure tu. Berdesir Berdesir ya Ustazah. Bukan. Berdesir sofir. Sofir. Bunyi tafashi ni berhamburan. Berhamburan. Macam tu ya. Dan dia ada dua tadi. Dia ada hamas dan tafashi. Okey, lepas tu? Okey, ra tafkhim. Lil. Wait, not yet. Itu baru sifat ra. Mad asli. Mad asli. Apa nama alif tu? Okey, alif mamdudah. Kalau alif mamdudah ni panjang, ini alif pendek. Alif maksurah. Ya, betul. Alif maksurah ni kadang-kadang diduduk atas ya yang macam tu. Kadang-kadang tanpa ya macam tu pun boleh, ya. Katalah macam huda. Kalau huda tadi dia ada ya yang tak ada titik, dia tak ada alif. Tahu tak? Dia tak kisahlah ada alif pendek sama dengan ya yang tidak bertitik, dia sama-sama ada ataupun tak ada salah satu pun tak ada masalah. Masih sama, ya. Okey, mari terus. Lil izhar mutlak Ustazah, betul ke? Nope. Ada something missing kat situ. Cuba tengok betul-betul. Lil. Okey, Ustazah bagi tips ya. Ustazah bagi tips. Lil kat situ ada dua lam. Dia ada lam yang pertama li, lepas tu dia ada alif lam. Lil. Ya, Pak dengar bunyi lil, ada dua bunyi lam. Lil. Jadinya ada lam yang pertama li, lepas tu ada alif lam. So di situ bukan izhar mutlak. Di sini ada hukum alif lam. Qamariah. Ya, alif lam qamariyah. Kalau nak jadi izhar mutlak, dia tak boleh ada alif. Dia kena lam sahaja sukun. Alif lam. Ya, alif lam qamariyah ataupun apa izhar qamari nama dia. Nama dia paling tepatlah ya, izhar qamari ya. Okey. Seterusnya hamas. Ada berapa total huruf hamas? Hamas ada 10. Betul lah. 10. 10 Ustazah. Ya. Apa hurufnya ingat tak?
fahassahu syahsun sakat. Pandai sebut tapi ingat huruf tu macam Tapi ingat boleh lah. Bila you sebut fahasahu, you fa, ha, sha, kha, sad, sin, kaf, ta. Ikut je bunyi tadi. Okay. Ni mad asli. Jika diwakafkan ma'arid disukun. Ya, betul. Okay. Seterusnya fasayuh Pasal pendek tu. fasayuhbitu a'malakum. Wakaf pun sama juga. Okay. Okey. Hukum dia Ustazah, hamas. Okay. Tak Tak ada. Ain mati tak ada. ada. Okey. Ma'arid li sukun. Mana ada? Astaghfirullahalazim. Mad asli. Tahu. Astagfirullah. Okey. Kum izhar syafawi. Ya, okey, tips. Mana-mana kalimah yang berakhir dengan dhamir, dia tidak berubah. Kita nak wakaf pada dia ke, nak wasal, dia tetap sama sebab dhamir tu dia tidak akan pernah berubah. Ya. Dan di situ kita ada huruf tebal satu. Kan? Kat mana huruf tebal? Oh. Ya, apa nama hurufnya? Huruf itbaq. Ya, huruf itbaq. Apa maksud itbaq? Gemuk tebal. Sebab dia bunyi tu macam kawan kita buat. Tak boleh baca tu. Kalau baca tu biasa jadi huruf ta. Jadinya untuk huruf-huruf itbaq yang sad, dot, ta, bunyi dia kena tebal. Kalau tak tebal nanti dia jadi yang huruf-huruf nipis ya. Okey, terus silakan. Dari Nada Ilada siapa? Zainora ya. Okey, silakan. Mina. Rosniza, sorry. Kalau ikut list ni lah. Tak kisahlah mana dulu pun okey je. Zainora dulu, lepas tu Rosniza. Okey. Zainora mana? Kenapa dia diam? Okey, Rosniza dulu. Okey, Ustazah. Ha. Hum alaiha qu'udun. Dia tak boleh baca dun ya sebab dia tanwin tu, tanwin depan sama, tak boleh baca dun. Kena wakaf kan Ustazah? Ya, betul. Kena wakaf. Hum alaiha qu'ud. Mim izhar syafawi. Mim dengan ain syafawi. Okay, nak sebut mim mati boleh, tapi lebih glamour mim sukun. Ya tak? Okey, sebelum ada zal sukun tidak ada apa-apa ya, tetapi makhraj huruf zal kena jaga ya. Makhraj huruf zal kena tekan hujung lidah dekat gigi. Kalau tak nanti dia jadi zai nanti ya. Kalau tak buat macam tu, makhraj ni jangan main-main ya. Kalau kita tak buat nanti dia punya panduan nanti dia jadi huruf zai. Ramai orang membaca zal dengan zai ya. Cara nak dapatkan bunyi zal, tekan hujung lidah kat gigi tu, itu je. Jangan fikir banyak-banyak. Dia akan jadi jadi tidak menjadi zat. Okey, tapi dia tidak ada sifat. Okey, terus Mad asli. Hum asli. Qu'ud. Oh, lajunya alai dah. Alaiha lai ni mad harful lin. Betul? Tapi Ustazah saya tahu huruf lin tapi tak tahu apa maksud harful lin tu Ustazah. Boleh Ustazah? Ya, bagus. Macam nilah tanya. Okey, pernah ada harfu bermaksud huruf ya. Harfu bermaksud huruf, lin bermaksud lembut. So sebenarnya ketika kita membaca pada huruf lin atau pada harfu lin, kita kena lembutkan sebenarnya bacaan kita di situ. Alai, lembut tu dia macam lembut je, itu sebenarnya ya. Kalau tak dia akan jadi alai, keras. Ya, dan dia ada dua ya, selain daripada ya, ada satu lagi. Qu'ud. Pilih sukun. Ya, betul. Dan ada dek di ujung. Qalqalah. Qalqalah jenis? Tak ingat Ustazah. Okey. Jika huruf yang mana huruf qalqalah tu? Dah. Sebab dia ingat huruf dal ya. Dia ada berapa huruf qalqalah? 5. Bagus. Baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf, ta. Ya. Okey, 5 ya. Dan jika dia berbaris. Tengok ada baris kan? Dia tak kisah satu baris atau dua baris ya. Itu dipanggil qalqalah kubra. Kubra maksudnya besar. Okey. Tasla naron hamiyah.
mad asli. Betul, tetapi taus bunyi dah betul tadi, ada bunyi tebal ya, betul, bunyi sod tebal, tapi dia ada sifat di situ. Tak ingat Ustazah. Okey, sod sifat dia hamas dan sofir. Ya, hamas dan sofir, dan dia adalah huruf tebal. Macam kawan kita baca taus, ada dengar bunyi tebal ya. Kalau kita baca tas, dia jadi sin nipis ya. So tebal tadi sod, dot, taza. Kawan kita ada tadi. Apa nama huruf-huruf tebal tu? Huruf-huruf sod, dot, taza. Ada 4 huruf-huruf tebal, huruf-huruf itbaq nama dia. Ya. Sebenarnya kalau kita dengar orang baca, walaupun kita tak tengok ayat tu, kita tahu tau bila dia baca tu jadi huruf itbaq ataupun tak jadi. Sebab kalau dia tebal, taus itu tebal. Tapi kalau kita baca tas, dia jadi nipis kan? Dia jadi sin ya. So sebenarnya kita boleh dengar tau bunyi huruf itbaq. Ya. Okey. Ella dah. Na mad asli. Okey. Tanwin ra izhar halqi. Ya, bila dibaca ron dia izhar halqi. Tapi kalau waqaf Mad iwad. ya mad iwad. Nara. Ha, okey. Ha mad asli. Ajak sifat ra dah tadi ya, sifat ra. Ra. Ra ni dia ada tebal atau nipis dia. Dia kalau ra dengan ru memang tebal, tafkhim ya. Kalau dia ri dia nipis ataupun namanya tarqiq. Okey. Ha mad asli. Ya. Patut tak ada dah. Apa nama ta yang terakhir tu? Ta ujung tu apa nama? Lamar Betul lah tu. marbutah. Marbutah. Ta marbutah sebab tu berhenti dia jadi miyah. Dia berhentikan, dia bukan bunyi ta, dia jadi roha. Betul tak? Itu huruf ta marbutah. Something tentang ta marbutah, jika kita waqaf pada dia automatik bunyi dia jadi huruf ha. Tetapi kalau kita terus, dia akan berbunyi macam bunyi huruf ta biasa. Bunyi dia sama dengan bunyi ta biasa. Dia cuma sebab dia ta marbutah ni macam itulah bentuk dia. Bentuk telinga ataupun bentuk bulat. Dan ta marbutah hanya duduk di akhir kalimah. Di hujung. Takkan jumpalah di tengah ke permulaan ke memang tak ada ya. Okey, kita terus lagi. Okey, silakan. Tadi saya panggil Zainora. Zainora okey dah? Cuba Ustazah dengar tak? Dengar? Okey. Kita cuba Absarna wa sami'na farji'na. Okey. Qalqalah surah. Okey. Sar ra tu ra tafkhim sebab sebelum dia fathah. Ya, betul. Dia sukun tetapi sebab sebelum dia fathah dia jadi tafkhim ya. Na ma asli alif mamdudah. Okey. Sami' tak ada. Na ma asli juga alif mamdudah. Far sama juga ra tafkhim sebab fathah. Tak ada. Na ma asli. Okey, itu last one tu faruji'na. Kalau kita start dengan fa lah. Fa tu sebenarnya kita boleh, fa tu sebenarnya huruf fa itu adalah satu kalimah ya. One word tu sebenarnya fa ya. Dia bermaksud maka. Katalah tak ada fa. Kalau dibaca dari fa, dia akan jadi faru. Dia akan jadi faruji'na. Tapi katalah tak ada fa. Dia bila tak ada fa macam mana nak baca kat situ? Irji'na. Ya, irji'na. Sebab dia bermula dengan hamzah wasal. Katalah fa tak ada, kalimah ini bermula dengan alif yang ada kepala huruf sad tu. Itu dipanggil hamzah wasal. Cara dia tengok huruf ketiga. Hamzah wasal itu sendiri adalah huruf pertama, tak pernah ada baris. Huruf kedua confirm mati pula. Apa pun hurufnya ya, sebab dia terpulang kepada perkataan masing-masing. Huruf kedua memang confirm mati pun tak tahu nak baca mana. Tengok huruf ketiga. Hurufnya tak penting tetapi barisnya. 2. Baris bawah dan atas. Dua-dua boleh. Ji ataupun ja kita mulakan pada alif tadi. Ir kita mulakan bawah. Tetapi jika huruf ketiga itu baris depan. Ju. Contohnya ju. Dia akan mula diikut ur. Dia akan ikut baris depan. Jika huruf ketiga itu baris depan. Pada hamzah wasal itu dimulakan dengan baris depan. Jika pada huruf ketiga itu atas ataupun bawah, dua-dua boleh, maka pada hamzah wasal itu dimulakan dengan baris bawah. Ya, itu sedikit ya, sedikit tentang perkataan begini ya.
Tengok huruf ketiga ya. Ya, betul. Dia panggil hukum huruf ketiga. Dan kalau kita jumpa kalimah ini ya, kalau kita kena faham dia adalah dia panggil apa? Perintah. Dia panggil itu. Dia sebenarnya fi'il amar. Kalau kita jumpa kalimah yang macam ni lah. Oh, ini mesti fi'il amar. Macam tu kita kata ya. Fi'il amar maksudnya apa? Perintah, suruhan. Yang mana apa-apa disuruh lah. Irji'na, kembalilah kepada kami. Contohnya lah. Irji'na, kembali kepada kami. So itu semua suruhan. Jika anda bertemu dengan kalimah yang beginilah, yang menggunakan hukum huruf ketiga. Itu sedikit kefahaman yang ekstra lah kita kata ya. Okey, sambung lagi. Next. Hadza. Hadza syai'un ajib. Sambung dia bergantung yalah. Ni boleh. Boleh. Hadza syai'un ajibun. Ma asli alif maksurah. Okey. Za ma asli alif mamdudah. Okey. Syai tu harfulin. Waqafnya jadi Syai maklin. ya, waqafnya jadi maklin. Okey, kalau tak waqaf harfulin ataupun Harfulin. Betul tak? syai dah betul dah. Syai harfulin Izhar izharaqi. dua-dua sama ya. Dengan bun ya. Tengok tanwin depan terbalik. Yang orang kata 69 ataupun 96 ya. Sama je bila kita baca syai'un ajibun. Dengan bun itu izhar halki ya. Okey, ajib. Sambung waqafnya. Ji dulu ma asli. Ya. Bila waqaf jadi ma'arid li sukun. Dan ada sifat. Ba tu qalqalah kubra. Ya, dia ada baris ya. Jangan peduli satu baris atau dua baris, dia qalqalah kubra. Apa beza qalqalah sugra dengan kubra? Kalau kubra ni dari segi mata kita nampak, dia duduk di hujung perkataan. Itu kalau mata kita nampak, satunya dia ada baris ya. Satunya dia ada baris, tak kisahlah baris atas ke bawah ke depan ke, satu baris atau dua baris. Dan biarkanlah kubra dengan akbar. Dia ada dua ya. Qalqalah kubra, qalqalah akbar, dia duduk di hujung perkataan, bukan hujung baris ya, hujung Akbar tu sebab apa Ustazah dia ada sabdu ya? ya, tambah pula sabdu. Dia dah ada baris, lepas tu tambah pula sabdu. Itu akbar ya. Tapi dari segi bunyi dia B-E-K. Semua yang 5 tadilah, baju dah kotor ya. Kalau sugronya bejede kotor, tapi kalau kubra bejede kotor. Nampak beza kan? Sangat berbeza ya qalqalah kubra dengan qalqalah sugra. Kalau sugra yang tanda sukun ya, aba itu sugra tu aba, nampak bunyi dia ba. Kalau dia kubra dia jadi ba. Ustazah ulang ya. Kalau yang sugra semua tanda sukun tu, baju dah kotor sukun, bejede kotor. Gitu je ya. Tapi jika dia kubra, bejede kotor. Nampak pertambahan huruf K di hujung setiap tadi bunyi tadi. Berbeza sangat bunyi qalqalah kubra dengan qalqalah sugra, yang biasanya orang-orang kita membaca qalqalah sugra dengan qalqalah kubra. Itu masalah dia ya. Dia pukul rata habis semua jadi qalqalah kubra. Itu masalah dia. Tak nampak qalqalah sugra dia. Qalqalah sugra ni lembut. Dia sangat lembut sebenarnya. Okey, kita terus lagi. Amy ya. Silakan Amy. Amy, boleh dengar tak? Dengar tak. Idnada wa huwa makzum. Nun alif mad asli. Okey. Da mad asli alif maksura. Okey. Wa huwa kaf hamas, sifat hamas. Ya, okey. Sebab hamas siapa tahu? Kita tahu ya, hamas itu adalah sifat. Zu ma'arif disukun. Itu kalau waqaf. Kalau tak waqaf? Kalau tak waqaf, zu waw mati sebelum ni baris depan mak asli, mun izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Ya, izhar halqi. Ya, itu kalau wasalnya. Okey, terus. Wa nahnu bi mustayqinin. Ha sifat hamas. Okey. Bi musin hamas Sofir dengan juga. sofir. Ya. Tai ya mati sebelumnya baris atas harfulin. Okey. Qinin waqaf ma'arif disukun. Betul, ma'arif tu.
Okay, kita tanya dia jap. Apa maksud mad arid disukun? Pandai sangat dah kan? Jawab dah pandai dah kan? Arid disukun, sukun mati. Arid. Betul. Okay, sukun mati. Okay. Bacaan panjang. Aha. Arid semua jap. Okay. Okay, silakan. Kita bagi dia jap-jap tu, kita bagi dia. Habis. Okay, dah jumpa. Dah jumpa nota dah? Tak ada. Tak ada. Okay, try lagi sekali. Dah ada sikit tadi. Dah halfway through dah. Cepat. Kenapa dia panggil mad arid lisukun? Dia bukan di hujung ayat dia. Dia perkataan tu boleh je jadi perkataan pertama di dalam barisan tu. Perkataan kedua, perkataan ketiga boleh. Cumanya memang dia di hujung perkataan. Okay, apa maksud dia? Mad arid lisukun. Dah sebut separuh dah tadi dah. Dah boleh lah separuh tadi. Dah sampai dah tadi. Sukun apa? Ketika mad panjang arid yang berlaku ataupun panjang yang mendatang. Asalnya di situ mad asli je. Betul tak? Asal dia ni tu mad asli je. Tetapi dia menjadi lebih panjang 4 atau 6. Jadinya panjang yang 4 atau 6 itu mendatang. Dia bukan ori tau. Itu maksudnya. Mendatang, benda-benda mendatang ni dia bukan ori. Dia tak ada kat situ. Hanya ketika waqaf saja dia menjadi panjang. Sebab tu dia panggil mad arid. Mad tu panjang. 4 atau 6 tadi, arid mendatang ataupun berlaku ya. Lis sukun, ketika kita sukun kat situ. Kita mati kat situ, kita waqaf kat situ. Itu maksud dia. Sebab dia memang tak ada pun, tak ada mad kat situ dah. Dia ada mad asli saja ya. Alright. So yang bagusnya, ini sebenarnya dalam grup ni ramai yang dah pandai. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan risau. Biarkan dia orang yang dah pandai. Tapi dia orang pun tak tahu nama-nama tu. Okay. Mad arid disukun maknanya panjang yang mendatang. Itu je. Ya, panjang yang mendatang ketika kita waqaf. Itu nak meaning dia sebenarnya. Li sukun tu ketika sukun. Ketika sukun tu maksudnya ketika kita waqaf lah. Kerana bila kita waqaf di mana-mana, kita akan sukunkan huruf yang terakhir. Itu maksud dia. Okey, kita panggil Zarinah. Zarinah H. Silakan. Mikrofon sayangku. Kanu anhu muqridin. Dia kanu. Betul. Anhu. Hu tu tak betul. Tengok. Hu tu satu je waw dia. Anhu muqridin. Lagi sekali. Kanu anhu muqridina. Okey. Tak payah lama ya. Anhu Muqridina. Hamas. Nope. Dia kan dia dari huruf hamas jika dia berbaris dia tidak berlaku hamas. Ada. Mad asli. Mad asli, nu mad asli. Apa tu alif ada bulat? Alif maksurah. Bukan alif maksurah ni pendek. Alif ziyadah. Alif ziyadah. Nun sukun harfulin. Nope. Harfulin ya dengan waw. Izhar halqi. Dah cakap nope terus keluar jawapan yang betul. Pelik. Humuk. Ain tak ada. Ain tak ada. Humuk ridi. Humuk. Ain, itu ain ya. Ain Ain. Jangan bunyi rain ya. Tak mau bunyi rain. Betul Ri? Ri ni takhfif. Ya, tarqiq. QI. Tarqiq. Okey. Ni Ya, dia tebal. Ya, huruf dot memang tebal. Huruf itbaq. tebal itbaq. Ya, bunyi dia. Ya tu untuk dhi. Ya tu. Lembut. Harfulin. Bukan. Harfulin dia mesti ada tanda mati. Sekarang ni tak ada. Ni tak ada mati. Dia tak ada tanda. Ya ni untuk dhi tadi. Dia mad asli ni. Nun ma'rif sukun. Betul lah. Di situ bukan nunnya lah. Mu'ridin. Dia bukan nun tu. Pada dhin. Memang mad asli tu. Din tu ma'rif sukun lah. 4, 6. Yes. Okay. Afriq alain sabra. Sabra. Cuba buat ba tu sabra. Hamzah bertinggi tak ada apa kan?
Tak ada, tidak ada apa-apa. Fa ni Hamas. Ya, betul. Ri tahtib. Tar, T-A-R. Tartib. Okey. Rin tak ada apa. Rin. Ya, tak ada juga. Alaiha ya hartunin. Ni tengok anda sebut betul. Di sini baru harfulin, tengok ya tu ada tanda sukun tu, tengok. Ya. Kalau dia tak ada tanda sukun bukan ya, macam tadi tu. Mana ada ya tak ada tanda sukun tadi ya. Okey. Tu. Nun ma asli. Ya, na, kan nun dah na. Na ma asli. Ya. Sabaro. Tak nak sabar, gitu je sabar. Sabaro. Sabaro. Ba qalqalah subra. Ya. Ro tanwin ma'iwat. Ya, betul. Tanwin atas ya. Waqaf pada tanwin atas mad aiwad dan sifat ra apa tadi? Tebal. Ya, tafkhim ya. Cumanya di sini kalau boleh bunyi ba tu. Bunyi dia BE. Macam tu je. Sabara. Sabara. Jangan sabak. Tak begitu Sabara. Ya, begitu sabara. Qalqalah sugra ya. Okey, sebelum kita stop. Qalqalah sugra ni tips dia ya. Dia kena sekali lalu tau bacaan dia. Lembut dan sekali lalu. Sabara. Ni kalau sabak, dia macam dah tersangkut, tahu tak? Itu tentang tips tentang yang qalqalah sugra. Dia memang kelima-lima tu pun sama je. Dia kena lembut sekali lalu. Jangan ada macam kalau ada bunyi K je, itu namanya dia dah melekat. Sabak. Nampak tak jadi dah, betul tak? Sabara. Macam tu sekali lalu je. Dia macam tu ya. Okey, alhamdulillah. Ustazah kita tak ada yang tertinggal ya. Okey. Kita kelas ni macam yang baru ke apa tak ada masalah. Itu kita nak belajar. Tapi yang dah mahir-mahir tadi, di sinilah anda mencabar diri anda ya. Ustazah tahu ada anda di sini yang dah mahir, yang dah membimbing orang lain. Ini lagi keperluan ya untuk orang yang membimbing ya. Untuk orang yang membimbing orang lain itu lagi keperluan untuk dia orang memahami inside out. Orang kata inside out 100% dia orang kena faham. Betul tak? Nak membimbing kan? Nak membimbing orang lain, kita ni kena luar dalam mahir. Jadinya ada yang beberapa orang di sini memang mereka dah membimbing orang lain. Jadinya peluang untuk anda ya, top upkan segala ilmu tajwid yang tertinggal. Membaca memang dia orang dah tahu dah semua membaca ya, tetapi nama-nama tadilah. Kenal yang mana satu alif mamdudah. Alif mamdudah alif panjang tu. Tapi kalau alif maksurah pendek, potong dua pendek alif maksurah. Tapi kalau alif yang ada bulat, alif ziyadah, lepas tu ada alif yang kepada huruf sad, itu hamzah wasal. Nampak? Dia macam-macam. Sebenarnya kan benda-benda tadi pun kan, kalau alif mamdudah dengan alif maksurah, benda yang sama. Ingat ya, alif mamdudah ke alif maksurah, benda yang sama. Jika nampak alif macam tu panjang dengan alif pendek, itu memang hukumnya mad asli. Tak ada dah hukum lain ya. Dan alif ziyadah ada sebabnya alif ziyadah. Lepas tu hamzah wasal ada sebabnya, bukan sengaja-sengaja. Okey, Ustazah. Tanya satu Ustazah. Yang wakaf Jibril tu Ustazah, saya tak. Okey, wakaf Jibril itu Jibril lah malaikat dia. Okey, di dalam Al-Quran tidak tertulis ya wakaf Jibril yang mana, tetapi ada di dalam ulama-ulama lah, dia orang mengeliskan kita kata ya. Dia orang membuat satu list 15 tempat, tetapi ingat dia tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada. Sometimes pada huruf jim itulah, sometimes pada huruf jim, sometimes mungkin pada sad lam ya tu sendiri, sometimes yang tidak ada tanda apa-apa ya. Cumanya dia ada listnya yang ya, ulama tu dah buat. Ustazah ada ya, nanti ustazah cuba snapkan ya. Dia ada 15 yang ulama sepakat mengatakan di situ Jibril waqaf. Ya. Dia pada tempat-tempat tadi yang tidak ada tanda khusus apa pun tak ada, di situ Jibril akan waqaf. Nanti ustazah hantarkan list ya. Habis ustazah kita nak ikut ke? Kalau boleh ikut, tetapi list tu kena dengan kita lah, bukan kita boleh ingat pun. Tak banyak, 15 je. 15, tetapi letak sebelah kita, jadinya kalau kita nak waqaf pada yang waqaf Jibril, silakan. Jika kita memang kita mengambil berhenti ikut waqaf Jibril, adalah pahala-pahalanya tertentu. Tetapi tidaklah wajib ya. Itu saja tentang waqaf Jibril. Okey, yang lain ada soalan tak? Ada? Mahir-mahirkan diri anda, manalah tahu lepas ni berpeluang membimbing orang lain. Kita tak tahu kan? Betul tak? Jika tidak ada soalan, adakah tak ada? Tak ada ya?
Ustazah nak sebelum kita keluar, Ustazah nak ucap kita insya-Allah Ramadan weekend ni kan? Ya. Betul ya? Ahad, insyaAllah. InsyaAllah ya. So Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Ustazah sendiri nak mohon ampun maaf ya. Ustazah sendiri nak mohon ampun maaf jika ada kekurangan ya ataupun kesilapan selama bersama anda semua. Semoga Ramadan ni untuk kita lah, untuk Ustazah, untuk kita semua, keluarga kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada Ramadan ni. Betul ya? Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala. Itu saja daripada Ustazah, dan semoga Allah kurniakan kita kesihatan tubuh badan, umur yang lebih lah, mudah-mudahan insyaAllah, dan semoga Ramadan kita lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu saja dari Ustazah ya. Okay. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insyaAllah ya. Ustazah. Bye. Bye.